Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para penonton, para pelajar, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini 18 Syaban 1443 bersamaan dengan 21 hari bulan 3 2022, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab nota kita ni, nama dia Sunnahmu Amalanku. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nota ni pendek tapi syarah pula panjang. Kita kata Alhamdulillah. Mudah-mudahan lepas pada ni pihak penerbit akan ambil syarah ni masuk balik dalam nota tu baru lengkap. Kalau tidak kita baca tak ada buah. Pendek je. Tapi bila sekali dengan syarah dia, kita akan terasa ada maklumat yang lengkap, insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, tajuk yang kita akan bincang iaitulah muka surat 200 di bawah tajuk terjaga di tengah malam. Apakah sunnahnya? Dan kita juga nak tengok tentang kepentingan tidur di dalam Islam. Tidur tu macam mana mengikut dalam syariat Islam? Apa dia ke? Tidur ni satu benda yang keperluan, satu benda asas yang kita kena kata, tidur mesti kena tidur. Kalau tak tidur, dia dua sebab ya kita ni. Orang tak tidur bengong, terlebih tidur mabuk dia panggil. Warna dia tu jalan mabuk tidur dia panggil. Tak cukup tidur, lebih tidur. Tak. Tapi kalau cakap ni, orang dah tahu tak ikut tidur tu. Kerana itu para jemaah sekalian, tidur mempunyai nilai yang cukup tinggi. Tidur adalah satu nilai yang tinggi dalam kehidupan manusia. Tak mungkin manusia ni tak tidur. Pasal tu dia kata ada juga ulama-ulama tu tak tidur. Dia bukan tak tidur sentiasa, itu peringkat mana dah tu dia tak tidur tu. Peringkat awal dia tidur. Nak boleh ke jadi tuan syekh, tuan guru besar sehingga dia kurangkan tidur tu bukannya satu benda yang mudah. Jadi kita ni tidur ni salah satu daripada tanda apa? Tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, iaitulah tidur. Tidur ni salah satu daripada tanda kekuasaan Allah Taala yang dia beri kepada kita, sebab bukan semua orang boleh tidur dan bukan semua orang tak boleh tidur. Kita tak kira lah yang boleh tidur tu kira satu perkara yang normal lah dalam hidup manusia ni. Bila tidur tu kita kata tidur tu biasa. Tapi kalau orang tak boleh tidur, agak-agak macam mana? Dia jadi kemurungan dan macam-macam lagi. Itu yang jadi berat. Yang ni baru kes, kita tak nak sebutlah dalam apa yang terjadi ni, kes bunuh diri. Orang jumpa gantung tekuk. Ni hak cerita kita ni juru mengurus mayat, tukang mandi mayat ni, tukang ngurus mayat, pemuda-pemuda kita ni. Dia kata orang ni orang baik, diakui oleh keluarga dia budak baik, pemuda. Orang kampung pun kata baik, tak ada perangai, tidak kata mabuk dadah, mabuk ketung, mabuk, tak ada bunyi mabuk apa ni. Tetapi kenapa tiba-tiba dia jadi macam ni? Jadi dia mari tak boleh tidur. Bila mari tak boleh tidur tu stres. Lepas tu jadi kemurungan, situ mula dia bisik mari akhir kali gantung diri. Allahu Akbar. Maka para jemaah sekalian, bila kita kata tidur, tengok dalam kitab kita ni, kita akan bincang tentang nak boleh kesedar tengah malam tu kena tidur dulu. Dia tak boleh sedar tak tidur. Kena tidur baru sedar. Maka dalam siri yang lepas kita bincang tentang mimpi. Orang mimpi ni kena tidur juga.
Pasal itulah sekarang ni timbul banyak sangat orang tu mengaku mimpi, orang ni mengaku mimpi. Rupa-rupanya orang mimpi kuat ni kaki tidur lah jawab dia. Dia tak tidur, tak mimpi. Tak ada orang panggil tidur jaga, ada. Mimpi setengah jaga. Betul khoyak nama dia gitu, bukan mimpi. Sekarang ni naik tarah, satu tarah baru pula naik. Dia tak main dah mimpi jumpa Nabi ni. Pakai Nabi mari selalu. Tu sedap lagi tu. Naik tarah dah. Dah, dia panggil satu tingkat baru pula. Kita tak main mimpi jumpa Nabi ni. Habis Nabi mari jumpa. Dia pergi jumpa Nabi, Nabi mengaku mu ni ahli syurga. Allahu Akbar. Kita kata tuan-tuan, makin ujung dunia makin celaru tu makin kuat. Sebab itulah di antara tanda-tanda kiamat Nabi SAW sebut yukazzabu fihi as-sadiq. Orang benar, orang yang bercakap benar, cakap benda baik akan didustakan oleh orang. Ustaz ni kalau dia mengajar contohnya dia bawa Quran, bawa hadis, boleh lah. Boleh berapa? Boleh senarai. Sekarang ni keluar kan senarai-senarai orang ni, senarai dengan tuduhan-tuduhan jahat. Orang percaya. Tapi hodok mengaku jumpa Nabi tengah jalan, hodok jumpa mana-mana ni, hok ni dipuja dan dinaik tarafkan dia, ditabalkan dengan orang-orang yang sebagai ahli makrifat lah, macam-macam dia punya kelebihan. Kita mengatakan tuan-tuan dan puan-puan, kita duduklah di alam nyata, jangan terlalu banyak tidur sehingga bermimpi pun tak tahu apa. Baik, kita pergi kepada kitab kita muka surat 200. Muka surat 200. Pergilah tidur. Tajuk dia pasal tidur kita ni. Ana baca dalam sebuah buku Jibal Hasanat bidaqaiq ma'dudah. Gunungan pahala melalui dengan beberapa minit kita beribadat. Elok buku ni kalau tuan-tuan boleh jumpa. Tajuk dia Jibal Hasanat bidaqaiq ma'dudah. Meraih pahala yang banyak dalam beberapa tempoh saat yang sedikit. Dia kata kita ni kalau kita umur 60 tahun, 65 tahun kita hidup, tidur saja berapa tahun? Tidur saja berapa tahun? Lebih kurang kita tidur hampir 20 tahun tu tidur saja. 20 tahun tidur. Hak lain tu kalau kita ahli ibadat, alhamdulillah. Kalau kita memahami makna ibadat, alhamdulillah. Dia ada dua para jemaah sekalian. Satu dia panggil ahli ibadat, mana orang ni kuat beribadat, ibadat sungguh, dengan solatnya, dengan puasanya, dengan baca Qurannya, dengan apa, kita kata alhamdulillah. Satu lagi kumpulan, dia tak kuat ibadat, tapi dia pandai manage masa dia menjadi ibadat. Ini penting. Cuba kita belajar sikit. Bagaimana dia panggil manajemen ibadat. Kita uruskan masa kita, kita tidak duduk semaya, bukan duduk solat, tapi berpahala. Itu kita kata nak menguruskan masa biar jadi ibadat. Semua dengar Nabi sebut dalam hadis innamal a'malu binniyat. Jadi kita nak keluar rumah, nak pergi mana? Nak pergi kerja, pejabat, sekolah, pergi ke kebun. Niat apa? Nak pergi cari harta yang halal. Nak lepaskan fardu kifayah. Kalau lebih pada kegunaan, nak sedekah. Kita pikir cangkur nak pergi ke kebun, sudah berpahala. Siapa pula di kebun pula boleh pula buah banyak-banyak. Sambil-sambil balik tu hola kau tu hola kau ni. Allahu Akbar. Tapi kalau orang tak pandai guna masa, rugi dia. Nak pergi mana? Cari makan. Buat berapa? Mata kedara. Boleh berapa? Boleh mata kedara? Pahala? Tak dapat. Sebab niat dia salah. Sebab itulah bila Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata hatta luqmatan tada'u fi imraati. Kita bagi makanan suap dalam mulut isteri pun sedekah. Sebab kita niat molek. Bahkan wa fi bud'i ahadikum sedekah. Nabi kata duduk dengan isteri pun sedekah. Jadi alhamdulillah, pada masa tu kita kena pandai menggunakan masa dengan niat yang baik, maka kita akan dapat semua kerja buat kita berpahala. Alhamdulillah. Nak tidur? Sebab itulah kita dah belajar kan 2 siri lepas. Adab tidur tu macam mana? Ambil wudu lagi, baca ayatul kursi, baca 3 kursiyu, baca doa. Akhir sekali dekat nak lena kita baca ini Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Allah.
Aku serahkan diriku ni kepadamu ya Allah. Wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik. Kata Nabi SAW, kalau mau mati, doa ni dibaca di akhir perjalanan kita, pengembaraan kita di alam tidur, orang itu mati di atas fitrah syurga dia. Maknanya orang tidur ni dengan niat kita nak bangun tahajud, nak bangun witir, nak bangun solat malam, semua tu berpahala sebab tidur ni keperluan bagi tubuh manusia. Kalau tak tidur tak boleh jadi. Baik, tengok dalam buku ni, banyak syarah ni tak habis ulun. Tidur merupakan rutin harian setiap manusia. Cuma kadang-kadang kita terfikir, adakah ia merupakan sesuatu yang dituntut atau sekadar memenuhi fitrah harian manusia biasa saja. Mana kita kata tidur ni satu benda rutin lah. Kalau manusia ni tidur, hayawan pun tidur. Cuma kadang-kadang kita kalau manusia tidur, kita nampak kerah-kerah bunyi dah. Benda-benda lain tidur bunyi juga. Lembu tidur bunyi. Pernah kita jika kandai lembu, tidur ni kakak ni dah. Kerah-kerah bunyi, bunyi lembu tidur. Mana hak rumah lembu? Tak ada. Pengalaman ada bunyi. Kalau burung nampak dia tidur. Tapi kalau ikan macam mana dia tidur? Gerak semacam dia. Kita kata seduk kaji hak orang lah tak? Kita kira hak kita tidur lah ke mana. Asasnya setiap sesuatu kejadian yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla mempunyai peranan dan fungsi yang tersendiri. Salah satu daripada tanda kekuasaan Allah Taala tidur. Tidur ni nikmat. Siapa kata tidur tidak nikmat? Baru ni kita dah cerita kan, dalam peperangan Badar, Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada sahabat-sahabat Nabi yang gawat malam tu, Allah kata apa? Iz yughashikumun nu'asa amanatan min. Allah kata malam ni mu takut. Kawasan pasir, Allah turunkan hujan. Turun hujan, pasir mendak. Udara sejuk, mata mengantuk. Amanatan minhu, satu keamanan yang Allah anugerahkan kepada sahabat Nabi. Hak tak tidur siapa? Nabi tak tidur. Sayyidina Abu Bakar. Sebab apa? Duk bermunajat. Allahumma anjizni ma'awatani. Ya Allah, tunaikan janji. Sekiranya mati kami di sini, tak ada lagi orang ibadat. Nabi duduk bermunajat malam, tak tidur. Abu Jahal tak tidur juga, duduk munajat sebelah. Dia kata, ya Allah, Muhammad ni pecah belah masyarakat. Bawa mari kepada kita amal ajaran yang tak pernah kita dengar. Fa'ahinhul ghada, binasakan dia esok. Munajat juga Abu Jahal pun. Jangan main. Maka sahabat-sahabat tidur. Itu dia panggil tidur dalam suasana yang begitu gawat. Nikmat daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kita kata tidur nikmat. Tapi kalau dalam keadaan takut ni, kalau tak boleh, biasanya hilang tidur dah. Ana waktu pergi ke Badar baru ni, kita ceramah di Badar. Kata saya nak tanya anak pada Jumaat sehari mari kita ni. Malam kita sweat nak terbang pagi esok tu. Berapa kali sore-sore bangun? Pakak celek mata belakang. Bukan sakat bangun, tak tidur pun duk mikir pukul 8.30 esok boleh keputusan terbang ke tak terbang. Duk mikir nak letak masuk dalam beg, nak ambil beg, nak simpan beg pakai ya, boleh semangat. Ada juga hak boleh tidur keroh. Dia kata saya tak kira ustaz. Sudah nyimpan beg makan bismillah kak. Jenera pak subuh. Kata hak ni ahli Badar. Maknanya jenera molek. Jadi kita kata tidur ni satu anugerah nikmat daripada Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang sensitif sangat. Kalau orang bising sikit tidur tak jadi. Allahu Akbar. Pada itulah kita dengan tidur ni satu perkara yang besar. Sebagaimana Allah menyediakan malam sebagai waktu rehat bagi makhluk, begitu juga dengan tidur. Tidur ni satu kerehatan. Semestinya ia memberi manfaat khusus buat sekalian makhluk, bahkan dengan rehat yang mencukupi, segala ibadah dan aktiviti dapat dilakukan dengan baik. Nabi sebut kan, kalau kita mengantuk tengah solat, Nabi kata tidur dulu. Tengah baca Quran mengantuk pergi tidur. Nanti kita baca ayat lain dah. Daripada la a'budu ma ta'budu jadi a'budu ma ta'budu. Rusak dia punya makna. Jika kena caranya, ni yang kita nak fokus ni. Jika kena caranya, tidur merupakan suatu ibadah, bahkan ia merupakan hak tubuh badan yang perlu ditunaikan. Menurut Imam Al-Bukhari dan Muslim,
terdapat hadis yang menceritakan bahawa Nabi SAW masuk dalam masjid dan ternampak seutas tali terikat merentangi dua tiang. Nabi masuk masjid, dia kata ada tali antara dua tiang, dia ikat tali sini. Nabi kata, tali apa ni? Nabi tanya SAW. Kata di sahabat, ya Rasulullah, ini tali kepunyaan Ummul Mukminin Zainab. Zainab itu isteri Nabi. Zainab punya ni Rasulullah. Ingat ke Nabi tak marah dengan isteri dia? Nah, kita kan kalau nampak bekir tiba-tiba orang mari bisik, jangan duk bekir sangat, hok makcik dia tu. Nah, pakai senyap lalu. Nah, Nabi kata apa? Dia kata Zainab yang berpaut padanya ketika keletihan selepas melakukan solat. Mana dia solat lama berdiri rasa letih, dia gantung di tali. Kalau dengan pemikiran kita pujilah dok Allah. Isteri Nabi ibadat, oh hebat sungguh. Siapa mereka gantung dengan tali. Itu pada perkiraan kita. Perkiraan Nabi macam mana? Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Lantas Rasulullah kata huluh. Nabi kata buka tali. Buka tali itu. Hendaklah seseorang antara kamu solat ketika cergas. Ketika mengantuk, pergilah tidur. Kalau mengantuk, pergi tidur. Sebab dia jadi benda lain. Kita ni kadang-kadang tak tengah baca Quran kalau mengantuk, 3 kali baca ayat sama, sengguh baca pula, bertidur sekejap, tidur. Tapi kita nak tengok gaya Nabi tidur, insya-Allah anak akan cerita sekejap lagi. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha juga meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu berasa mengantuk, hendaklah dia tidur sehingga hilang rasa mengantuk. Tidur sekejap. Ada orang ni dia tidur, dia panggil nap. Mana tidur tu sekejap, mungkin 15 minit, 20 minit, dia bangun siap. Kalau setengah hari tidur mati, jangan cari pasal. Tak. Hanya tidur bergerak tak bangun lagi. Itu berat juga penyakit lagi tu. Dia panggil kejut tak bangun, tu berat. Tidur sekejap sehingga hilang rasa mengantuk. Apabila seorang meneruskan solat ketika mengantuk, berkemungkinan mulutnya membaca istighfar, namun tanpa disedari dia mengutuk dirinya sendiri. Na'udzubillah. Kita nak kata istighfar, pergi baca benda lain. Nak minta pengampunan, pergi minta benda tak baik. Hadis dalam Bukhari. Maka tidur yang penting adalah tidur pada waktu malam. Tidur malam ni sebab apa? Allah jadikan malam tu tidur sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 47. Wa huwa alladhi ja'ala lakumul layla libasa wan-nawma subata wa ja'ala an-nahara nushura. Dan Allah menjadikan malam sebagai pakaian bagi kamu. Bila gelap ni tak nampak kayak pakaian dia panggil. Berhak. Dan tidur sebagai istirahat. Tidur tu rehat. Tak cukup tidur, jalan main kita. Dan menjadikan siang untuk bertebaran mencari rezeki. Malam biar kita beribadat. Sebagaimana kata di ahli pendakwah, fursanun bin nahar wa ruhban bil lail. Siangnya ahli peperangan, malamnya ahli ibadat. Tapi kita sekarang ni terbalik. Banyak kedai-kedai buka pukul 4 petang, tutup pukul 3 pagi. Terbalik dia panggil. Itu lari daripada fitrah. Orang pukul 3 pagi bangun untuk bertahajud, kita pukul 3 pagi baru tutup kedai. Tapi jangan marahlah ahli-ahli kedai tu. Ini contoh. Kata apa? Kalau buka kedai orang tak pergi, tak buka kedai. Ada orang yang kedai buka tu. Pasal itulah bila mari PKP dulu, kedai tak benar, sakat maghrib ya. Kita kata alhamdulillah, kita kembali kepada fitrah. Maknanya Covid je boleh mari kita kepada fitrah. Tak lama bantah kaji benar sampai pukul 10 malam. Lega 10 malam naik pukul 12. Hilang, tak ada hilang Covid, pak cerah pula. Baiklah. Sememangnya terbukti rehat yang mencukupi dapat menyihatkan badan,
sekaligus meningkatkan produktiviti kerja buat kita dengan baik. Bahkan tidur yang mencukupi juga mampu memantapkan kecergasan minda seseorang. Maka kerana itu terjawab soalan tadi, tidur merupakan aktiviti yang bermanfaat jika kena dengan caranya. Bahkan ia bukanlah rutin yang sia-sia, andai diniatkan untuk ibadat, bukannya adat semata-mata. Jadi tuan-tuan kena ingat, bila kita nak tidur, kita niat nak menguatkan tubuh untuk apa? Untuk beribadat, untuk nak cari rezeki yang halal, untuk berdakwah. Maka dalam satu program dia panggil Al-Barnamijul Amsalin Naumi, program tidur yang terbaik mengikut Quran dengan Sunnah. Ini berdasarkan kajian dari sudut sains dan juga dari sudut psikologi. Kita dengar sikit, anak-anak ringkaskan. Yang pertama, kita tengok gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur. Waktu yang terbaik yang pertama, an-naumu min ba'dil isya ila nisfil lail. Kita tidur selepas solat isya sampai setengah malam. Tulis program yang pertama, tidur lepas solat isya. Sekarang ni pukul 8.30 habis, pukul 9 balik. 9.30 kita pun tidur. Setengah malam pukul berapa? Pukul 12 bangun. Segar molek tu. Solat, baca Quran, bermunajat, lepas tu tidur balik. Mana bila bunyi tidur balik tersenyum lalu dah. Rapat dah. Ada satu lagi waktu yang kedua, waktu sahur. Mana pukul 4 pagi bangun pula. Dalil dianya firman Allah Ta'ala dalam ayatul istizan. Tuan-tuan tanda, dalam surah An-Nur ayat 58, dia panggil ayat istizan, ayat minta izin nak masuk dalam rumah. Ya ayyuhallazina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Nah, Allah kata apa? Kita ni kena minta izin nak masuk dalam rumah. Contohnya anak nak masuk dalam rumah ayah kau, dalam rumah, dalam bilik lah nak masuk. 3 tempat, 3 kali. Min qabli salatil fajri. Sebelum masuk waktu subuh, dia panggil waktu sahur. Wahina tad'una thiyabakum minaz zahira. Ketika kita buka pakaian kita panas tengah hari. Panas tengah hari kita becak pakaian, tidur. Wa min ba'di salatil isya, selepas solat isya. Jadi kata di ulama tafsir, ulama tadabbur kata, jadi di sini ada 3 waktu yang elok untuk tidur. Yang pertama, min ba'di salatil isya, selepas kita sembahyang isya. Lepas maya isya tidur. Nabi SAW tak suka apa? Kana yakrahun naum qablaha. Nabi tak suka tidur sebelum isya, tidur lepas maghrib lah. Wal hadisu ba'daha, dan Nabi kita tak suka bercakap selepas isya. Bual lepas isya tak suka. Itu hadis. Kecuali kalau ada majlis ilmu ke, majlis kemaslahatan umum, mesyuarat nak pergi berperang ke, ataupun waktu musafir. Ingat, waktu musafir Nabi kita jalan malam. Sebab perjalanan malam ni, dia kata bumi itu kecil, macam rasa dekat. Orang zaman dulu dia naik unta tengah pada pasir. Kalau berjalan malam kan suka rehat, sejuk, tengah panas ni. Lama kita ni zaman ekor ni mungkin berbeza sikit. Jadi Nabi kita tak suka tidur belum isya, dan dia tak suka berbuah lepas isya. Kecuali tadi masalah umum, majlis ilmu, wal hadisur rajuli ma'amra'atihi. Dengar ni ayah-ayah dia tu, percakapan buah mesra suami dengan isteri, tak apa sampai setengah malam apa. Dia kata tak jadi itulah, tak ada 5 minit buah. Tak ada 5 minit buah kerah dah. Tapi kalau dengan saya, tuai kedai 3 kali kesak meja, tak tubik lagi dah. Tidak cuci dah meja ni. Dah lah nampak ada lagi kesak pula. Dia nak ambil klik dah badan, tak balik-balik. Jadi kalau dengan orang tino dia, tak ada lama je juga. Baik. Itu gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dia akan tidur lepas isya, dia tidur sampai setengah malam. Kemudian dia bangun. Dia bangun. Itu waktu yang kedua, waktu sahar. Maknanya lepas bangun setengah malam kita tahajud,
Tidur balik di akhir malam. Dalam pukul 4 tidur semula. Tidur balik di akhir malam. Tadi dia sebut tadi, dalam ayat kata apa? Min qabli salatil fajri. Tanda ayat tu, ayat 58 tadi. Sebelum subuh tidur balik. Dia panggil himpun daya, ambil tenaga. Mana kita solat siap dah. Sudah dah semaya tahajud siap dengan witir, kita pun tidur. Nyenggir situ. Tak usah ambil tela-tela lah pakai tidur. Tidur atas tikar semaya tu ialah kalau mudah sikit bangunnya. Tak, kalau mai tarik kain selimut kayuh ikut nak akan. Itu cara dia. Kata di Aisyah radhiyallahu anha, qalat ma alfahu sahar indi illa naiman. Bila masuk waktu sahur, Nabi tidur. Kalau dia duduk rumah aku, itulah gaya dia. Dia tidur balik. Kalau macam kita, dia kan dalam hadis kan cerita Nabi kata sebaik-baik gaya tidur Nabi Daud. Dia tidur awal apa dia bangun, apa dia tidur pula, dia bangun pula, dia rehat-rehat. Itulah kata Aisyah radhiyallahu anha, 2 tempat yang kita tidur, satu lagi yang tidur yang kita kena ambil berat juga, dia panggil naum al-qailulah. Tak ada dalam hadis kata apa tadi? Dalam ayat Quran kata wa hina tad'una thiyabakum minaz zahirati. Ketika waktu panas matahari zuhur tu, elok kita tidur situ. Sama ada tidur sebelum zuhur, kita balik pukul 12.30 tu letih, tidur. Itu dia panggil qailulah. Tidur sekejap. Kalau tak sempat belum zuhur, tidur juga lepas zuhur. Tapi jangan lewat sangat, tak ada salat asar pula. Maka ini di antara gaya Nabi kita tidur sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat daripada anak kata qilu fa inna syaitan la taqilu. Tidur tengah hari sekejap kerana syaitan tak tidur tengah hari. Jadi kalau kita nak lawan syaitan, kena tidur sekejap. Kita ni orang yang tak ada kerja ni bolehlah bercakap lagu ni dah. Pergi duk tanya, pergi apa ni, orang duk jabat tak kena buat bantah pergi tidur. Jadi kita kena tengoklah suasana yang sesuai dengan kita. Jangan pula tidak sesuai. Jadi syaitan tak tidur tengah hari. Jadi kita tidur. Maka kata di Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia kata apa? Al-qailulatu sunnatun yusta'anu biha ala qiyamil lail. Tidur qailulah ni satu sunnah membantu kita untuk bangun qiyamul lail. Bangun qiyamul lail. Sebagaimana makan sahur sunnah nak menguatkan kita untuk berpuasa pada waktu siang. Kita nak bangun qiyamul lail dengan qailulah. Kita nak kuatkan semangat kita untuk puasa siang dengan apa? Dengan makan sahur. Alhamdulillah. Banyaklah kata-kata daripada doktor, daripada atibak yang menyokong hadis tentang tidur qailulah. Jadi kena buatlah tidur sekejap. Adapun tidur selepas solat subuh, tidur selepas solat asar, itu dilarang. Kita pun tak nak panjangkan di situ. Kita nak pergi kepada tajuk kita yang seterusnya, insya-Allah. Baiklah. Tajuk kitanya, bila kita tidur tiba-tiba sedar tengah malam, apa yang kita nak buat? Baru sampai ke tajuk ni. Tadi mukadimah baru tu. Acap kali ketika tidur, saya akan tersedar seketika pada waktu tengah malam. Sama ada kerana mimpi, terjaga sendiri, atau sebab-sebab khusus. Musim sejuk ni bangun nak buang air ke? Adakah terdapat sunnah tertentu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekiranya berhadapan dengan situasi begini? Bila kita sedar tidur, apa yang kita nak buat? Dalam hadis, tanda hadis ni, hadis yang diriwayat oleh seorang sahabat nama dia Ubadah ibnu Samit. Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu bersabda, "Man ta'arra minal laili." Sesiapa yang terjaga tengah malam. Baik. Jaga biasa ke? Ada jaga cara tertentu. Kita tengok huraian daripada ulama hadis. Ada ulama kata ta'ara, sedar, faza', terkejut. Ada kata sedar biasa. Jadi kita ambil hak sedar biasa lah. Tak syarat. Tak semesti terkejut baru kena baca doa ni tak. Bila kita sedar ya, tengah malam, kita baca doa. Doa pun mudah. Tuan-tuan dan puan-puan sudah ingat doa ni, insya-Allah. Maka hendaklah dia membaca doa ni. Mari baca sekali, kita ambil ijazah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ghfirli. Kau nak agak? Boleh ingat kau? Ingat, dah mudah tu. La ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Kalau salah tukar pun tak apa. Yang penting bacaan tu ada. Akhirnya kita minta ampun, Allahumma ghfirli. Boleh ingat? InsyaAllah. Jangan tak ingat. Bangun malam ni baca tu. Kalau bahasa tak ingat dah baca, kita ni biar duduk kepala tidur. Biasa orang-orang lama ni banyak kali bangun tengah malam. Dia sejuk, macam-macam penyakit dia panggil prostat lah, apa benda kacau kita. Sebenarnya dia tidak kacau tu. Allah, dia kata orang tua dia acak kali bangun tengah malam. Hak sebenarnya dia nak bagi peluang. Peluang apa? Ni nak raih pahala besar. Besar tak besar pahala ni? Besar ni, jangan main-main. Tengok Nabi sebut dalam hadis, tengok kita baca terjemahan dulu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan dan baginya lah segala pujian. Dan Allah Maha berkemampuan atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah, Maha suci Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha besar serta tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian kita pun minta ampun, Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan dosaku. Kalau nak tambah wali daya lagi comel, Allahumma ghafirli wali daya, ya Allah ampunkan dosaku, dua ibu bapaku. Jangan lupa kita tuan-tuan dan puan-puan, doa ya, mak ayah jangan tinggal. Jangan tinggal. Sebab melalui dia lah kita ada atas dunia. Sebab menjadi lorong adanya kita atas dunia. Tak kira lah ayah kita kaya kau miskin. Ayah kita buat baik kita dulu kau polah telinga sama, biarlah. Yang penting kita ada melalui dia. Kata Nabi apa dia? Au da'a ustujibalah. Dia minta ampun atau dia berdoa, dikabulkan doa ketika itu. Mustajab doa waktu itu. Fa in tawadda'a wa shalla qabilat salatuhu. Kalau dia bangun ambil wuduk, dia solat, diterima solatnya pada waktu itu. Hadis ini sahih dalam Bukhari. Tengok huraian hadis. Huraian hadis menarik. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan individu yang berzikir ketika terjaga tengah malam. Bahkan dia bukan sahaja sekadar berzikir, sebaliknya berdoa kepada Allah atau bangkit melakukan solat. Maknanya kita anggaplah, kita sedar banyak kali di tengah malam ni Allah nak bagi peluang kita banyak rakaat yang kita boleh solat. Ambil wudu, pergi buang air, ambil wudu, solat 2 rakaat, 4 rakaat. Letih aku, tidur. Bangun pula, solat pula. Kaya ke miskin kita? Kaya. Tak cukup tidur ustaz. Kita kena ingat kata-kata ulama salafus soleh. Zikrul nar tatirun naum. Dia tengah nak tidur siap, ambil tempat tidur, tiba-tiba pom lompat bangun. Syekh, lima tak? Kenapa? Dia kata aku tu ingat ke neraka, hilang ingat tu. Kita ni ingat ke neraka, pakai tutup kain selimut lalu. Takut dah. Ingat kubur takut kan. Hilang ingat tu. Pasal ingat ke neraka. Ada juga ulama bila dia tidur lama sikit lompat bangun. Kenapa Syekh? Dia kata aku ingat aku akan tidur lama lepas pada ni. Mana? Dalam kubur beratus tahun tidur tak bangun-bangun. Ya Allah. Itulah peluang Allah Ta'ala beri pada kita sebenarnya. Tapi kita salah guna pula. Main dengan tua ni, kau dah bangun kecil semacam. Dia marah ke tua. Kalau ngepek ke tua boleh mudah. Tak mudah dah. Atau sedap buat. Baik. Bahkan dengan ni, semestinya ia merupakan anugerah daripada Allah Azza wa Jalla yang seharusnya tidak disia-siakan. Menurut Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, Ibnu Hajar ni seorang yang sangat hebat.
Kata Ibn Hajar, qala Ibn Battal. Ibn Battal ni seorang ulama hadis, syarah kepada Sahih Bukhari. Dia kata apa? Allah telah berjanji melalui lisan ucapan nabinya bahawa sesiapa yang terjaga daripada tidurnya pada waktu malam lalu mengucapkan kalimah mengesahkan Allah Azza wa Jalla, tadi kita kata la ilaha illallah wa la syarikalah, mengakui keesaannya, mengakui nikmat dan keesaannya, mensucikannya daripada apa yang tidak layak bagi Allah, dengan bertasbih, tunduk kepadanya, dengan bertakbir, menerima kelemahan dengan mengakui tidak ada kekuatan melainkan daripada pertolongan Allah, maka jika dia berdoa, doanya dikabulkan, dan jika dia solat, solatnya akan diterima. Inilah peluang. Bangun minta apa yang kita nak minta dengan Allah Azza wa Jalla. Maka sesiapa yang telah mengetahui berkaitan hadis ini, sepatutnya dia berusaha untuk mengamalkannya dan mengikhlaskan niatnya semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Jangan duduk main, duduk bangun macam main dengan tua. Marah ke tua tak ada kerja. Betulkan niat kita, kita ambil peluang. Kalau tak larat nak solat pun, sekurang-kurangnya pusing kat tasbih sekali, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nak boleh cendera pula tu. Bahagia tuan-tuan, orang yang boleh bangun malam bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, lebih-lebih bangun di akhir malam. Ketika itulah dalam hadis yang sahih Nabi kata, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Ketika itu Allah Ta'ala berfirman, siapa dia minta ampun sekarang, aku ampun. Hal min taibin, siapa yang bertobat sekarang. Hal min mustaghfirin. Ni kita ni bangun juga ketika musim-musim tertentu. Pukul 2 pagi bangun duduk bertepik bersorak. Musim lain tidur matikah. Dah, malu ke Tuhan. Tuan-tuan jangan bangun, tak usah tengok ulangi esok baik pada kita duduk bangun bertepik, di saat lain kita tak bangun bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Malu kita dengan Allah. Maka kita kata subhanallah, amalannya nampak kecil dan mudah, namun mempunyai kelebihan yang amat besar sekiranya dilakukan. Nampak simple ya, bangun tidur, ada satu lagi tidur, satu lagi doa yang Nabi kita ajar bila kita tak lena tidur. Kita ni orang panggil tak lena tidur, pagi nak tidur tengah malam. Dalam kitab perisai Muslim tu adanya, Allahumma gharatin nujum wa hadaatil uyun. Itu elok juga kita. Mana kalau kita bangun terlama sangat, duduk main kelipah dah. Habis tasbih dah pusing tak lena juga, kita baca doa satu lagi, doa minta tidur balik. Kita kata subhanallah, amalan yang nampak kecil dan mudah namun mempunyai kelebihan yang amat besar sekiranya dilakukan dengan baik. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk mengamalkannya dan seterusnya ikhlas dalam beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, dalam hidup kita ni kita akan melalui proses-proses yang panjang. Kita teringatlah bahawa kita akan tidur lama dalam kubur. Lama ke sikit? Tok ayuh kita kenal apa 100 tahun dah. Tak sekira lah sampai-sampai dulu lagi orang tidur. Cuma kita tak tahu apa yang dia buat dalam kubur masing-masing. Lepas itulah bila orang mari duduk tanah pokok besar-besar atas, nak mari buat pacok kemah atas kubur, kata di sahabat Nabi Ibnu Umar, allazi tuzilluhu amaluhu. Dia kata mutasawwif duduk buatlah, sibuk mari duduk pacok kemah lah, mari duduk tanah pokok atas kubur ni. Yang meneduhkan orang ni amalan dia, bukan bangunan. Jadi para jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah SWT beri kepada kita anugerah yang baik, dapat beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi hok banyak, hok sahih banyak dah. Nah, dalam buku kita ni pun tak larat nak ikut dah. Sunnah ni pun tak ikut-ikut. Tapi peliknya kita ni bila orang mari sunnah pelik-pelik, hok tu hok jadi. Nah, kita duk kempen tuan-tuan berzikirlah dengan zikir yang maksur. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sekali orang mari ijazah zikir hu pakai hu belakang. Dah, paginya jadi hot tu. Hot ori ni tak apa nak jadi. Pasal sebab itulah dia panggil tazyinus syaitan. Syaitan ni dia mudah menghiaskan benda yang pelik-pelik. Benda sahih ni syaitan tak apa jadi, ikut sunnah dia. Wah, ya ni tidak power mana tu. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.